Program penyediaan atlet menerusi program Road to Gold (RTG) dan podium terus diberi sokongan. Sebanyak 13.2 juta ringgit telah dibelanjakan tahun ini bagi persiapan ke Sukan Olimpik Paris. Manakala bagi tujuan kelayakan dan persiapan atlet ke Sukan Olimpik Paris 2024, Kementerian Belia dan Sukan KBS melalui Majlis Sukan Negara membelanjakan lebih kurang 20.1 juta ringgit. Hasrat saya sekarang adalah untuk lihat bagaimana kita boleh institutionalize Road to Gold. Untuk pastikan walaupun saya tinggalkan jawatan ini ataupun Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara bertukar, persiapan atlet untuk kesukan Olimpik tidak akan terjejas oleh kerana ada gangguan bajet ataupun penukaran kerajaan. Oleh sebab itu, persiapan Jawatankuasa Road to Gold untuk Los Angeles 2028 telah bermula sekarang. Kita telah mula belanja untuk hantar fast track atlet squash 2008. Semua persiapan sedang dijalankan sekarang untuk pastikan bukan lagi last minute. Tambahnya, Jawatankuasa RTG telah meluluskan inisiatif baru iaitu program RTG Fast Track untuk Olimpik Los Angeles 2028. MSN akan membangunkan sukan-sukan baru seperti skateboard, climbing dan surfing yang dilihat mampu menjadi penyumbang pingat kepada negara. Saingan Piala Presiden 2024, pasukan Johor Darul Takzim JDT 3 berjaya menumpaskan pasukan Selangor di pentas final pertama. Saingan di Stadium Majlis Perbandaran Petaling Jaya itu menyaksikan pasukan JDT 3 menang 2-1. Pasukan kendalian Gonzalo Sanz Zabalos itu mempamerkan aksi cemerlang berdepan pasukan Gergasi Merah. Pada separuh masa pertama, pasukan JDT 3 terlebih dahulu membuka jaringan melalui Danish Shamir Tajuddin pada minit ke-27. Pasukan Harimau Selatan berjaya menjaringkan satu lagi jaringan melalui Abdul Razik Abdul Rahman sebelum tamat babak pertama. Pada babak kedua, pasukan Selangor meneruskan serangan ke gawang gol pasukan pelawat dan berhasil melalui rembatan Harry Danish Haizon pada minit ke-81. Kedudukan itu kekal hingga whistle penamat dengan kedua-dua pasukan bakal membuat perhitungan sekali lagi dalam final kedua di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang Rabu depan. Ketua Jurulatih JDT 3 Gonzalo Sanz Zabalos nyata berpuas hati dengan prestasi yang ditampilkan barisan pemainnya di pentas final satu itu. Pasukannya berjaya mendominasi separuh masa pertama apabila berjaya menjaringkan 2 gol. The first half for us was quite good. The game was with a lot of control for both sides. Then we took advantage in a throw-in, and after that we were comfortable for some minutes, and we could score the second goal in a very nice action. And the second half, the game changed, less building games, more up and downs, and luckily in a very tricky and ugly situation, we conceded 1 goal. Kemenangan ini menyaksikan JDT 3 terus kekalkan rekod tanpa kalah sepanjang kempen Piala Presiden musim ini. Ketua Jurulatih Selangor Muhammad Firdaus Aziz pula akui pasukannya kurang menampilkan aksi terbaik pada babak pertama perlawanan. Itu kita tak bermain dengan baiklah. Kita banyak orang kata kita cuba sebenarnya untuk bermain dan cuba tetapi mungkin disiplin in terms of positioning tu tak berapa nak baik dan menyebabkan kita sukar untuk keluar. Tapi kita mencuba. Itu yang saya kena bagi kredit pada players lah. DSAT Group Sdn Bhd masih belum menerima maklum balas daripada Darul Aman Football Club Sdn Bhd DAFCSB berhubung tawarannya untuk mengambil alih pengurusan syarikat itu sekaligus menjadi pemilik pasukan Kedah Darul Aman KDAFC. Pengerusi Eksekutif Kumpulan DSAT Group, Datuk Seri Azizul Tandik berkata pihaknya masih menantikan jawapan daripada pengurusan KDAFC selepas surat tawaran pengambil alihan dihantar kepada KDAFC Ahad lalu. Jelas Datuk Seri Azizul pihaknya serius untuk mengambil alih KDAFC bagi memastikan masalah hutang yang membelenggu pasukan dapat diselesaikan. Ia sekaligus dapat menaikkan semula semangat pemain dan pegawai pasukan itu untuk terus memberikan saingan dalam kancah Liga Super dan saingan Piala Malaysia yang akan bermula hujung bulan ini.
Ketika dihubungi RTM, beliau berharap pihak pengurusan KDAFC dapat mempertimbangkan tawaran pengambil alihan tersebut demi kelangsungan pasukan Sang Kenari. Sementara itu, Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA mengesahkan tidak pernah berunding dengan mana-mana pihak yang mendakwa menerima tawaran penjualan saham Sabah FC. Presidennya Datuk Sheikh Helmi Yahya berkata, SAFA tidak pernah bertemu individu atau dengan mana-mana wakil bagi pihak yang mendakwa mendapat tawaran penjualan saham Sabah FC. Ini termasuk memaklumkan kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkaitan penjualan saham Sabah FC. Kenyataan dikeluarkan untuk menjelaskan pendirian SAFA dan Sabah FC bagi mengelakkan sebarang kekeliruan atau salah faham berkaitan dakwaan tersebut. Datuk Sheikh Helmi menegaskan SAFA tidak pernah bertemu individu atau dengan mana-mana wakil bagi pihak yang mendakwa mendapat tawaran penjualan saham Sabah FC. Beliau mengulas mengenai kenyataan dalam laman Facebook. DSAT ditawarkan mengambil alih Sabah FC. DSAT dalam laman tersebut mengucapkan terima kasih kepada Presiden SAFA merangkap timbalan Ketua Menteri selepas bersetuju menawarkan Sabah FC sekaligus kononnya mengesahkan tawaran sudah dimaklumkan kepada Ketua Menteri Sabah. Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia PJBM menyeru jurulatih bola sepak di negara ini agar tidak melepaskan peluang menyertai seminar kejurulatihan bola sepak antarabangsa 2024 di Hotel Armada Petaling Jaya pada 15 dan 16 November ini. Presiden PJBM Datuk Ong Kim Swee berkata setakat ini pihaknya sudah menerima pendaftaran lebih daripada 100 orang jurulatih dan masih membuka pendaftarannya. Menurut Datuk Ong Kim Swee, selain mendapat input penting daripada seminar ini, peserta juga akan mendapat 15 jam kredit bagi lesen kejurulatihan dan menerima sijil penyertaan. Seminar selama 2 hari itu menampilkan 4 orang penceramah yang berpengalaman dan profesional. Antaranya pengarah teknikal Persatuan Bola Sepak Jepun JFA, Masanaga Kaigiyama dan pengarah teknikal Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Scott O'Donnell. Turut tersenara ialah pengarah teknikal Akademi Mokhtar Dahari AMD dan program pembangunan bola sepak negara NFDP Oscar Gonzalez serta jurulatih kecergasan skuad bawah 23 tahun kebangsaan Oscar Balaguer Kabisa. Baik, sekian berita perdana dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Saya Farhatullah Syati Osman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.